Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua atas kesempatan kepada Beaufort untuk membahaskan berkenaan laporan Sohakam dalam Diwan Yang Mulia ini. Timbalan Yang di-Pertua, saya mengucapkan sabas dan tahniah kepada Sohakam atas segala gerak kerja yang telah dilaksanakan untuk melindungi dan memperkasa hak asasi manusia, memacu hak ekonomi, sosial dan kebudayaan golongan rentan dan memerangi rasisme, diskriminasi kaum dan xenofobia. Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin merujuk berkenaan laporan Sohakam pada tahun 2021 dalam jadual 12 bilangan 1, iaitu hak kewarganegaraan, iaitu sijil lahir, IC, MyKas, MyPR, sijil banci, sijil burung-burung. Yang mengikut laporan Sohakam, pejabat Sabah menerima aduan tertinggi berkaitan dengan surat beranak terutama sijil kelahiran daripada penduduk yang tinggal di pedalaman Sabah. Ini kerana kebanyakan anak-anak yang lahir di pedalaman gagal didaftarkan semasa lahir. Isu perkahwinan yang melibatkan bapa warga negara dan ibu bukan warga negara dan lembakan kes daftar liwat ini diliwat di Mahkamah Magistrate yang perlu didaftarkan sebelum permohonan kewarganegaraan diterima oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Saya melihat isu ini perlu diselesaikan segera kerana yang menjadi mangsa adalah kanak-kanak tersebut yang akan menjejaskan akses mereka untuk mendapatkan peluang pendidikan, kesihatan dan juga kewarganegaraan. Di negeri Sabah terdapat ramai pelajar yang terpaksa diberhentikan daripada sekolah kerajaan kerana tidak memiliki dokumen lengkap dan juga isu taraf kewarganegaraan. Ada antara mereka yang memiliki keputusan yang cemerlang, prestasi yang baik dalam sukan tetapi tidak dapat melanjutkan pelajaran disebabkan permasalahan ini. Akhirnya, golongan ini menjadi penyumbang terhadap masalah literasi dan sosial dalam masyarakat kita. Maka saya minta kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan segera masalah anak-anak yang lahir di Malaysia untuk mengenal pasti kewarganegaraan mereka. Ini bagi memastikan golongan ini tidak tercicir dalam mendapatkan pendidikan negara kita. Timbalan Yang di-Pertua, menurut laporan Institute for Development Studies ataupun IDS Sabah, daripada 3.9 juta penduduk Sabah, 1.2 juta adalah orang asing. Angka ini sangat membimbangkan dan saya melihat isu ini perlu ditangani secara segera kerana ia melibatkan hak asasi manusia bukan sahaja kepada mereka yang menjadi orang asing di Sabah tetapi kepada rakyat negeri Sabah yang menerima tempias dalam isu keselamatan dan juga sosial dan juga ekonomi. Timbalan Yang di-Pertua, pada 7 September 2023 Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Sohakam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Komsas HAM dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Filipina CSRP telah memperbarui Memorandum Persepahaman iaitu MOU untuk mencari penyelesaian jangka panjang kepada isu tanpa kewarganegaraan di Sabah. MOU yang sebelum ini dikenali sebagai MOU mengenai isu tanpa kewarganegaraan di Sabah berkuat kuasa bagi tempoh 5 tahun dari 2023 hingga 2028. Apa yang saya harapkan komitmen semua pihak untuk mempergiatkan kerjasama sedia ada melalui kolaborasi dengan kerajaan dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencari penyelesaian yang kukuh ke arah penambahbaikan situasi hak asasi manusia orang tanpa kewarganegaraan dan orang yang berisiko menjadi tiada kewarganegaraan di Sabah. Timbalan Yang di-Pertua, ada di antara mereka yang tidak mempunyai dokumentasi ini telah dieksploitasi bagi aktiviti yang tidak bermoral dan jenayah seperti pelacuran, pengidaran dadah, rumpakan dan juga menjadi buruh paksaan di kawasan peladangan dan pembinaan. Ia juga akan memberi ancaman keselamatan kepada rakyat Sabah apabila situasi ini tidak dibendung. Saya menyambut baik usaha Jawatankuasa Induk Pengurusan Warga Asing Negeri Sabah yang telah memutuskan pendaftaran semula dibuat terhadap warga asing merangkumi pengambilan biometrik dan gambar. Begitu juga dengan satu dokumen pengenalan diri tunggal di aplikasi bagi memudahkan pengurusan pelarian Filipina di Sabah. Perkara ini sangat penting untuk memudahkan
kerajaan mengenal pasti golongan ini yang terlibat dengan aktiviti jenayah yang dapat dikesan keberadaan mereka dengan petunjuk data dari biometrik dan pengenalan yang telah didaftarkan. Timbalan Pertua, saya minta masa lagi ya. Sila Gulo. Ya, sikit lagi. Tidak juga menyentuh, saya juga ingin menyentuh berkenaan isu housemanship di hospital dewasa ini. Kita seringkali mendengar penderaan mental dan budaya persetaraan yang tidak sihat terhadap doktor pelatih di hospital-hospital kerajaan. Perkara ini seharusnya tidak berlaku dalam bidang profesional. Jadi sebagai gulungan ataupun secara yang saya minta pada Timbalan Dipertua, secara tuntasnya saya amat yakin kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di Malaysia selaku badan bebas dalam menangani sebarang pelanggaran hak asasi manusia. Oleh itu saya mengharapkan agar kesemua isu yang saya bangkitkan kali ini dapat ditangani oleh Sohakam dan juga kementerian yang berkaitan. Terima kasih Timbalan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Bu